Yang sebelah sini adalah gegelung sekunder. Okey. Sebelah sini adalah gegelung sekunder. Jadi kalau kita tengok ni gegelung primer, yang ni gegelung sekunder. Okey, yang gegelung primer ni dia membekalkan bekalan arus ulang alik dia akan lalulah sini dan dia akan ulanglah lalu pada gegelung primer tu, dan ni gegelung sekunder ada beban di sini. Okey, dan bilangan gegelung awak perhatikan bilangan gegelung ni. Kalau yang ni dia ada bilangan gegelung dia banyak ni sikit lah. Nanti kita tengok apa beza tu nanti. Okey, so ini adalah teras besi berlamina. Teras besi lembut berlamina adalah terdiri daripada lapisan besi lembut dan lapisan penebat. Fungsinya adalah untuk mengurangkan pembentukan arus pusar yang akan mengurangkan kecekapan transformer. Okey, jadi transformer tidak, yang pentingnya ialah transformer tidak berhasil pada voltan arus terus. Okey, sebab kita bincang sekarang ialah pada voltan arus ulang alik sahaja. Okey, kerana arus terus tidak menghasilkan perubahan flux magnet seperti arus ulang alik. Jadi memang tak ada transformer tidak terhasillah pada voltan arus terus. Okey. Kemudian kita nak tengok pula transformer ni dia ada dua jenis, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Jadi terdapat dua jenis transformer iaitu injak naik dan injak turun. So kita nak tengok apa perbezaan antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Kita tengok dulu. Transformer injak naik. Ia digunakan untuk meningkatkan voltan arus ulang alik. Untuk tujuan ini, bilangan lilitan di gegelung sekunder haruslah lebih banyak daripada gegelung primer. NS lebih besar dari NP. Maka, voltan sekunder yang terhasil akan melebihi voltan primer. VS lebih besar dari VP. Transformer injak turun. Untuk transformer jenis ini pula, bilangan lilitan gegelung sekunder adalah lebih kecil berbanding bilangan lilitan gegelung primer. NS lebih kecil daripada NP. Maka, voltan yang terhasil pada gegelung sekunder lebih kecil daripada voltan primer. VS lebih kecil dari VP. Okey, so itu adalah ringkasan tentang penjelasan tentang dua jenis transformer, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Dia ada dua jenis lah. Okey, jadi kita tengok perbezaan ni. Yang ni jelas kan, nampak jelas. Ni gambar rajah untuk transformer injak naik. Yang ni gambar rajah untuk transformer injak turun. Okey, transformer injak naik dia bentuk macam ni. Yang tadi kita dah tengok gambar transformer kan. Ni transformer. Tapi kita nak tengok pula perbezaan antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, transformer injak naik dia ada teras besi berlamina tu. Okey, kemudian dia ada gegelung sekunder, dia ada gegelung primer. Dan ini adalah simbol dia lah. Okey, yang ni bezanya, yang ni transformer injak turun. Sebelah sini primer, sebelah sini sekunder. Kita tengok beza. Awak tengok beza pada bilangan gegelung. Okey, yang ni kalau injak naik, gegelung primer dia, bilangan gegelung pada gegelung primer tu kurang daripada bilangan gegelung pada gegelung sekunder. Kan sikit ni kan, yang ni contohnya yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yang ni ada banyak kan. Jadi ini sikit daripada yang sekunder untuk transformer injak naik. Transformer injak turun dia ada banyak gegelung di sini, tapi sebelah gegelung sekunder tu sikit. Kalau dalam bentuk simbol dia buat macam ni lah. Ni simbol dia, simbol untuk voltan primer dan voltan sekunder. Dia lukis macam ni. Ni samalah sebelah sini. Sebelah sini banyak sebab sebelah sini kita ada banyak gegelung primer. Perbezaan dia tu yang ni lah. Lebih banyak bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Yang ni lebih banyak bilangan lilitan pada gegelung primer. Tapi kita jangan tertukar lah ya. Maksudnya yang ni turun ada banyak pada primer kan. Ada banyak. Turun ada banyak. Injak naik dia ada kurang pada primer.
Okey, jadi voltan primer P adalah lebih rendah daripada voltan sekunder Vs. Yang ini sebab sikit kan, jadi dia kurang daripada Vs. Yang ini pula dia lebih tinggi daripada voltan sekunder Vs. Okey. Jadi kita boleh nampaklah di sini. Okey, dalam buku teks tu kita ada muka 178 tu kita ada eksperimen lah untuk kita mengetahui cara membina dan mengkaji fungsi transformer injak naik dan turun. Okey. So, apa fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah kita ni? Okey. Okey, kita tahu bahawa bekalan voltan bagi bekalan arus ulang-alik yang dibekalkan ke rumah kita ni adalah sebanyak 240 volt. Okey, 240 volt. Jadi kebanyakan peralatan elektrik di rumah kita ni menggunakan transformer kerana transformer dia kerana peralatan elektrik kat rumah kita ni dia memerlukan voltan yang berbeza. Sama ada dia lebih tinggi atau dia lebih rendah daripada 240 untuk dia selamatlah untuk dia selamat digunakan. Jadi kalau contoh mesin basuh menggunakan transformer injak naik manakala pengecas komputer menggunakan transformer injak turun. Kan? Kita nak cas laptop kita kan, kita akan nampak ada satu adapter kita panggil. Kalau laptop biasa yang biasa kita guna tu, dia ada satu adapter yang panjang tu warna hitam. Kan, panjang, adapter panjang warna hitam. Itu adalah dalam tu ada struktur transformer lah. Sebab dia akan menurunkan voltan yang kita terima tu dia akan turunkan. Sebab pengecas komputer ni dia perlukan voltan yang rendah je. Dia rendah je. Okay, jadi kita tengok cikgu ni terangkan bagaimana boleh voltan bertambah atau berkurang. Kita tengok sikit je Tengok dulu dia cakap. Masalahnya ialah laptop ini memerlukan 19.5 volt sahaja. Nampak? Sini 240 volt. Boleh ke nak sambung 240 volt masuk ke laptop yang 19.5 volt? Tak boleh lah. Okey? Sebab laptop ni hanya perlukan 19.5 volt sahaja. Tapi dekat luar ni 240 volt. Nampak? Tapi kuasa yang dia nak 130 watt. Jadi macam mana 240 volt ni nak masuk kepada 19.5 volt? Itulah kita masuk kat sini. Sebab sekarang faham Tadi yang barang-barang lain tu boleh kita cucuk power terus sebab dia punya voltan dah betul. Sekarang ni laptop kita 19.5 volt. So tak boleh direct cucuk kepada 240 volt. Bahaya, tinggi. Jadi apa kita kena buat? Itulah dia, kita pasang adapter. Nampak perasan tak setiap laptop ada adapter ni? Okey. Jadi adapter inilah kalau kita tengok dekat adapter tu ada label, macam-macam label. Jadi kita cuma nak fokus kat sini lah. Cuba tengok betul-betul. Ni label ni. Input 240 volt. Nampak? Bla 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 bla. Output 19.5 volt. See? Maknanya clearly adapter ini dia memerlukan input 240 volt dan dia menghasilkan output 19.5 volt. So, masuk 240 volt menghasilkan 19.5 volt. Jadi 240 volt output 19.5 volt. Clearly ini ialah transformer. Step down. Nampak? So dalam benda tu cuma ada gegelung je. Okey. Ni contohnya. Biasa tengok ni. Kalau kita buka dalam dia, kita akan dapati adalah kapasitor dan sebagainya. Yang penting ada seketul transformer untuk mengubah voltan dari 240 volt kepada 19.5 volt tadi. Okey. Sekarang ni bahasa mudah dia ialah daripada plug 240 volt kita kena pakai transformer untuk menukarkan kepada 19.5 volt sebab laptop ini memerlukan 19.5 volt sahaja. Okey. Jadi transformer step down. Okey, so itu penerangan dia kan. Penerangan dia. Okey, kenapa kita perlukan adapter tadi daripada sambungan laptop tadi kan? Sebab kita perlukan voltan yang sedikit saja untuk cas laptop kita, 19.5 volt sahaja. Tapi yang dibekalkan pada dinding kita tu kan, nak senang ceritanya pada switch 3 pin pada dinding rumah kita tu, yang tu 240. So kita tak bolehlah direct, plug in direct pada laptop tak bolehlah sebab dia voltan terlalu tinggi Jadi kita kena ada sambungan dan kena ada adapter tu. Okey. Okay, so kita tengok yang ni pula. Kita nak faham kita nak tengok hubungkaitan antara gegelung dan voltan dalam transformer. Okay,
apa kaitan bilangan gegelung tadi Okey, tengok dulu. Pengecas telefon bimbit adalah contoh kepada penggunaan transformer injak turun. Selalunya, telefon bimbit hanya memerlukan voltan sekitar 5 volt sahaja. Maka, transformer jenis injak turun diperlukan untuk menurunkan voltan 240 volt kepada 5 volt. Sekarang, mari kita lihat hubung kait antara gegelung primer, gegelung sekunder, voltan primer dan voltan sekunder. Hubungan antara keempat-empat kuantiti tersebut boleh diwakili oleh formula berikut. Bilangan lilitan gegelung sekunder bahagi dengan bilangan lilitan gegelung primer sama dengan voltan output bahagi dengan voltan input. Ini bermakna NS bahagi NP sama dengan VS bahagi VP. Okey, so itu adalah pengiraan hubung kait antara bilangan gegelung dan voltan. So kita nak tengok ini adalah rumus dia rumus dia yang kita boleh hubung kaitkan antara voltan dan bilangan gegelung So kita ada VP per VS sama dengan MP per NS. Okey, VP ni adalah voltan primer. Okey, voltan primer, VS adalah voltan sekunder. So sama dengan NP adalah bilangan lilitan. So P ni merujuk kepada primer lah, gegelung primer. So NS, N adalah bilangan lilitan tapi S tu merujuk kepada gegelung sekunder. Okey, so sekarang ni kita nak tengok contoh macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Soalan daripada sinilah daripada sini. So kita tengok dulu. Rajah 6.27 menunjukkan Okey, yang ni cikgu tunjukkan, cikgu conteng lah cikgu tunjuk sendiri. So cikgu akan tunjuk contoh dalam buku teks sebenarnya. So cikgu akan tutup skrin ni dulu, cikgu akan tunjuk contoh cikgu sendirilah So kita tengok soalan dalam buku teks sebenarnya. Yang tu sebab dia nak tunjukkan contoh pengiraan. So kita buat sendiri dalam sekejap Okey, baru nak buka ni. Cikgu share a window. Okey. Okey, so kita cari, sekejap cikgu buka dulu. Sains tingkatan 3. Ni. Kita nak tengok soalan Ada soalan ni. Yang ni. Ni cikgu dah conteng dah semalam ni. Okey. Tak apa. Kita padam dulu. Okey, kita padam dulu yang ni. Yang ni yang cikgu ajar kelas lain ni. Okey, kita tengok yang contoh video tadi cikgu nak tunjukkan soalan yang ni lah. Okey, kita tengok sendiri. Okey, ini adalah yang tadi kan. Ini adalah yang tadi nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. So hubung kait antara hubung kait tu kita tulis dalam bentuk rumus ni lah. Okey. Okey, yang tadi kita faham dah kan, voltan input gegelung primer ni VP kita dah tahu dia primer, voltan primer, V voltan kan, P tu primer. So VS samalah voltan sekunder, V voltan, S sekunder. So N adalah bilangan lilitan, P merujuk kepada primer, NS bilangan lilitan gegelung sekunder. Okey, jadi kita nak tengok soalan macam ni. Mudah je sebenarnya soalan ni mudah je. Awak pastikan sahaja di mana yang diberi tu maklumat tu Okey, rajah 6.27 menunjukkan sebuah mentol. Okey, sebuah mentol 40V. Okey, ni mentol. Okey, sinilah. Sorry besarnya. Sekejap ya. Okey, ini mentol. Ni ni mentol. Okey, ni mentol 40V. Okey, mentol 40V disambung kepada bekalan kuasa 240 voltan melalui sebuah transformer. Inilah voltan. Okey, ni transformer kan, gambar rajah transformer tadi. Kita nampak dah kan sebelah kiri ni ada banyak gegelung, sebelah kanan ada sikit gegelung kan.
Okey, jadi NP dia dah bagi nilai 120, dia minta kita carikan NS. Okey, dia minta kita cari NS. Jadi senang je lah, kita masukkan dalam rumus tadi kan, rumus yang kita dah tengok tadi. Okey, ini. So kita dah tahu nilai VS 40, VP 240, bilangan lilitan gegelung prima NP sama dengan 120. Jadi kita buatlah penyelesaian kan, VP per VS sama dengan NP per NS. So VP adalah 240. Okey, VS adalah 40 sama dengan NP adalah 120, NS kita nak cari kan. Jadi kita tukarkanlah, terbalikkan saja kan. Okay, NS sama dengan, kita dapat yang ni. Okay, NS kita dapatlah yang ni, 120 darab 40 bagi 240. So, kita akan dapat jawapan. Kan? Kita dapat jawapan 20. Okay, jadi kita tahulah bilangan NS ialah 20. Okay, so soalan ni dia tanya tentang NS, bilangan lilitan gegelung sekunder. Okay, dia tanya bilangan lilitan, kan, dia tanya tadi ialah gegelung sekunder kan, sekunder. Tapi kita boleh jumpa soalan yang berbeza, tapi kita masih boleh gunakan, kita kaitkanlah dengan rumus yang ini juga. Contoh kalau soalan lain dia boleh bagi yang lain tapi dia suruh awak cari NP pula. Mungkin kan dia suruh cari NP. Ataupun dia bagi yang lain dia suruh cari VP, dia bagi yang lain dia suruh cari VS. So semua boleh dimanipulasilah daripada rumus yang ini. Kan kita terbalikkan je kan, cari je yang mana yang dimintalah, yang mana yang diminta tu. Okey, so cikgu stop yang ni dulu. Okey, cikgu stop yang ni, cikgu nak tunjuk yang tadi semula. Sekejap ya. Ada yang nak masuk lagi ke? Okey, so cikgu tunjuk yang tadi semula tab tadi. Sekejap ya. Okey, so ini adalah yang tadi tu kita dah tengok dah tadi. Okey, mana tadi? Kita sampai sini dah kan? Ni dah, kita dah buat ni. Okey, yang ni jenis transformer yang digunakan dalam peralatan elektrik kehidupan seharian di rumah. Okey, peralatan kita yang kita gunalah kan. Okey, injak naik apa? Injak naik ni kita kena faham bahawa injak naik adalah peralatan elektrik yang menggunakan lebih banyak voltan daripada yang kita dapat daripada sumber plug di rumah kita tu kan. Kita perlukan lebih banyak daripada sumber yang disediakan. Tapi kalau turun, kita perlukan sedikit voltan daripada yang ada dalam dekat rumah kita lah, yang dah ada, sedia ada dekat dinding tu kan, yang dibekalkan 240 volt tu. Okey, kena faham macam tu je. Kalau naik maksudnya kita nak naikkan voltan dia. Kalau turun kita nak turunkan voltan dia. Okey. Okey, so kita buat yang ni. Kejap ya. Kenapa cikgu punya ni bateri. Kejap ya. Bateri cikgu dah critical. Kejap. Sekejap Okey, so kita cuba kita tengok soalan yang ini soalan yang ini, kalau soalan yang ini berapa ni? Bilangan lilitan pada, tengok bilangan lilitan pada gegelung prima dan gegelung sekunder adalah 100 dan 50 masing-masing. Okey, dan diberikan 200 volt di sebelah sini. Gegelung prima, gegelung sekunder kan? Yang ni gegelung apa ni? Yang pertama soalan dia A ialah apakah jenis transformer di atas? Okey, apa jenis ni? Cepat, boleh on mic awak jawab. Gegelung apa ni? Dia ada
Dia ada banyak lilitan pada sebelah kiri, kemudian kurang kepada sebelah kanan. So apa tu? Cepat gegelung apa ni? Jenis transformer apa ni? Primer dan Injak naik. injak naik kan? Injak naik. Okey, betul. Injak naik kan? Sebab dia ada banyak sebelah. Naik ke kiri? Dah terbalik dah tu. Ni naik. Naik gegelung primer sikit ni. Injak turun, gegelung primer banyak. Ni gegelung primer. Cuba tengok soalan semula. Kita tengok balik soalan. Ini sebelah kiri pada primer ni, bilangan lilitan pada gegelung primer ialah N100. Sebelah sini 100, sebelah sini 50. So ini adalah transformer jenis Injak turun. ya, injak turun. Dia terbalik kan. Ini injak turun Okey, jadi kita cuba nak kalkulate ni. Okey, dia bagi bilangan lilitan pada gegelung primer ialah primer. Maksudnya kita tahu dia adalah N NP. NP ialah 100. Kemudian NS adalah 50. Yang ni. 50 kan? Gegelung sekunder, gegelung primer 100, gegelung sekunder 50. Okey, dan dia beri voltan. VP ialah 200. Okey, jadi kita kira lah. Tengok balik dia punya formula tadi. Okey. Formulanya adalah VP per VS sama dengan NP per NS kan. Okey, jadi kita masukkan dalam. Okey, yang ni patutnya cikgu tunjukkan ni. Sekejap ya. Cikgu stop yang ni dulu. Cikgu nak share semula Cikgu nak kita buat kiraan sikit. Kita buat kiraan yang tadi kejap. Okey, yang ni cikgu share balik ni. Kita conteng kat sini je. Okey, soalan dia tadi dia dah bagi lebih kurang macam ni lah. Cikgu lukis macam ni je sini dengan sini ya. Okey, yang ni kita tahu NP dia bagi 100. Lepas tu dia bagi VP VP ialah 200 volt. 200 volt. Kemudian dia bagi NS ialah 50. Bilangan lilitan dia. Okey, jadi kita masuklah. Okey, kita masuk VP per VS sama dengan NP per NS. Okey, jadi kita masukkan nilai je. Masuk nilai VP 200 kan. VS kita nak cari kan. VS kita nak cari, sorry. Gerak-gerak pula. VS kita nak cari. Kemudian MP 100, NS 50. Kan? Okey, 100 VS sama dengan ni 200 darab 50 lah. Okey, jadi kita dapat VS sama dengan 200 darab 50 bahagi 100. Kan? Ni boleh dapat jawapan. Okey, sekejap. Kita kira dapat jawapan berapa. Boleh kira dulu. Okey, kita boleh congak sebenarnya kan ni. Okey, kita boleh congak je sebenarnya dia dapat, kita akan dapat di 100 lah. VS. VP, okey, dia dapatlah. VS maksudnya 100 V lah. 100 V. So jawapan dia kita dapat 100 V sebelah sini. Sebenarnya kalau kita tengok secara ni kan, kita boleh tahulah voltan tu kan, dia macam separuh daripada NS tu separuh daripada NP. Okey. Tu contoh kita kira. Kita boleh masukkan je. Maksudnya kalau diberi, yang ni dia minta VS kan. Minta VS. Kalau dia tukar-tukar lagi, dia minta VP pula ke kan. VS pula ke, NP ke. Kita manipulate daripada rumus yang ini. Okey. Itu cara dia lah. Cikgu stop yang ni. Okey. Okey, cikgu pergi yang tadi sekejap lagi Nak habis dah ni sebenarnya dia punya ni dah. Okey, tinggal. Okey, kita dah habis kira ni. Kita dah habis kira yang ni. Okey, betul tak jawapan kita tadi kan? Jawapan kita tadi ialah 100. Kan, 100. Jadi kita tengok betul tak dia punya jawapan. Okey, apakah jenis transformer di atas? Dia tengok jawapan dia dulu Kita tengok sama-sama
Okey, nampak tak? Gegelung primer ni lagi banyak daripada gegelung sekunder sedikit. Banyak ke sedikit? Turun kan? Jadi, jenis transformer ni ialah injak turun. Okey, berapa pula? Berapakah voltan sekunder? Okey, voltan sekunder yang penting formula tadi kan. Betul kan jawapan kita betul. Vp per NP sama. Okey, betul jawapan kita kira tadi dah betul lah. Kita masukkan sahaja nilai. Yang ni cikgu ni cakap ni senang nak ingat kan. Okey, awak tengok je pada gambar rajah tu. Okey, kalau banyak kan, sebelah kiri ni banyak. Maksudnya primer banyak. Sekunder sikit. Banyak ke sikit, dia injak turun. Macam tu kan rupanya trik dia macam mana awak nak ingat. Nanti tertukar pula kan. Kalau sebelah sini sikit, sebelah sini banyak, dia injak naik. Macam tu. So ini tips lah untuk kita ingat. Sebab ini daripada banyak kita gegelung ni daripada banyak ke sikit dia injak turun. Okey, jawapan ni betul dah, kita dah kira tadi. Okey. Dah nak habis dah ni. Okey. Okey, kita jawab soalan boleh on mic awak ni. Okey, transformer merupakan alat mengubah voltan bagi arus. Okey. Boleh onkan mic. Boleh onkan mikrofon awak. Jawab soalan ni. Ada 2 je soalan. Cepat. Ulang alik. Ya, ulang alik. Betul. Okey, ulang alik. Yang kedua. Transformer juga boleh digunakan untuk arus terus. Jawapan dia salah kan? Cikgu terjawab pula. Salah Salah sebab dia tak boleh digunakan untuk arus terus lah dia guna untuk arus ulang alik sahaja. Okey, so dah habis. So penutup kita, so yang ni cikgu tak ada buat lah tak buat lah. Okey, penutup kita kita dah habis lah ni untuk tajuk transformer. Okey, jadi kesimpulan dia ialah transformer adalah alat yang digunakan untuk menaik atau menurunkan voltan arus ulang alik. Jadi untuk menaikkan voltan, kita perlukan transformer injak naik. Untuk menurunkan voltan, kita perlukan transformer injak turun kan. Senang je kan? Okey, jadi ciri transformer injak naik ialah bilangan lilitan primer kurang daripada bilangan lilitan sekunder. Injak turun, bilangan lilitan primer lebih banyak daripada bilangan lilitan sekunder. Okey, yang ni rumus yang kita ingat tadi kan, yang kita belajar tadi. Okey, dah habis untuk hari ini. Okey, cikgu stop dulu. Okey, so dah habis untuk hari ni. Kita cover untuk transformer je lah. So hari ni so far ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang, alhamdulillah. Okay, ada peningkatan dah tu So ada soalan ke sebelum kita pergi ke spin wheel tu? Sekejap cikgu buka sekejap. Belum buka lagi wheel of name. Buka sekejap. Tak ada soalan untuk hari ni. Untuk kerja sekolah awak nanti cikgu akan selaraskan lah untuk tugasan semua cikgu selaraskan semula dalam Telegram lah. Okay. So kita pergi wheel of name. Kelas 3M Sekejap. Open. Sekejap. Okay, 3M ni. Okay. Ni ramai tak ada ni kan. Tapi cikgu malas dah nak. Sekejap kita buat yang new je lah. Okay. Cikgu buat yang new kejap ya. Cikgu ambil yang hadir je. Senang. Kejap. Siapa yang ada ni? Ni Danisa kan? Danisa, Aima. Sekejap ya. Danisa, Aima. Siapa lagi? Sekejap ya. Hafiz Fasha. Hafiz Fasha. Nur Wahida Ain. Nur Wahida Ain. Okey.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. So cikgu akan ada 6 6, 2, 4, 6. Okey, 6 orang je dalam wheel tu. Cikgu buat wheel yang baru lah sebab ramai yang list asal tu ramai sangat. Ramai sangat tak ada. Okey, so cikgu share tab ni. Okey, kita tengok siapa yang kena ya. Ni senarai yang hadir sahaja. Jadi senanglah. Pusing je terus kena ni. Sekejap ya, tunggu cikgu share screen tu. Tak kubah ke? Okey dah. So cikgu akan spin. So kita tengok siapa yang dapat hari ni Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Titik. Okey. Tahniah. Okay, setakat ni masih pelajar lelaki lagi yang dapat ni kan? Masih pelajar lelaki lagi yang dapat ni. Kau dah dapat paparan pemenang ni tak? Masih lelaki lagi yang dapat hari ni. Okay, tak apa. Teruskan yang hadir ni. Teruskan. Hadir. Rasanya masih pelajar yang sama juga hadir. Alhamdulillah. Terima kasih yang hadir. Teruskan Okay, jadi kita ni pemenang untuk hari ni lah. Okay, kelas kita. Okay, terima kasih semua boleh bersurai Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.